Assalamualaikum, salam satu Malaysia. Bersiaran kita lagi di dalam live podcast Apa Cerita Bosku. Hari ini kita buat satu kelainan di mana kita bersiaran dari outdoor. Dan ini memang totally outdoor, bukan lagi di dalam rumah ataupun di dalam studio. Hari ini kita bersiaran daripada The Stadium di Semenyih. So, Rip, ramai orang malam ni Ramai orang malam ni. Kita ditemani ramai pengunjung-pengunjung di the stadium. Ya. Banyak family-family kat sini. Kebetulan hari ni pun merupakan hari cuti Deepavali, dan di kesempatan ni kita juga nak ucapkan selamat Hari Deepavali kepada semua penganut agama Hindu. Semoga perayaan kali ini meriah bersama dengan keluarga, dan juga especially sesiapa yang pulang ke kampung tu, jangan lupalah berhati-hati di jalan raya. Bukan sahaja mereka yang pulang ke kampung untuk menyambut perayaan, tapi di kesempatan cuti ni, kebetulan cuti sekolah pun panjang sehingga hari Ahad. Saya yakin percaya ramai juga ibu ayah yang mengambil kesempatan ni untuk bawa anak-anak pulang ke kampung. Berhati-hatilah di jalan raya. Sekarang ni kes-kes kemalangan pun semakin hari semakin banyak, Arif. Untuk viewers kita, alhamdulillah dah 800. Kita nak test dulu suara semua okey ke? Ada yang kata suara tak dengar. Suara semua okey ke? Semua okey suara. Kalau ada suara saya tak dengar, boleh kita bagi tahu, kita boleh bagi tahu admin. Suara okey? Alhamdulillah. Suara okey, alhamdulillah. Jadi kepada penonton-penonton, viewers yang berada di sekitar Semenyih, boleh datang ke The Stadium ni malam ni. The Stadium ni sebenarnya Arif, ada sejarah ada berkait juga dengan Bosku, di mana kenapa kita pilih tempat ni lah ni? Kenapa kita pilih tempat ni? Kerana The Stadium ni konsep dia adalah konsep stall. Jadi di dalam di kawasan The Stadium ni, dia ada macam food court lah. Ada kedai-kedai. So setiap kedai tu satu peniaga. So salah seorang peniaga di The Stadium ni merupakan pemandu kepada Bosku. Pemandu kepada Datuk Seri Najib, iaitu saudara Mizi. Yes. So beliau meniaga ni ayam BBB, ayam fried chicken, cheese fried chicken macam ni. Nampak tak? Boleh nampak kat kamera? Nampak? Okay, sedap ni ayam ni. Tapi kita tak nak makan lagi. Kita nak makan lagi. Sekejap lagi. Kau bersememe pula kita nanti ya. Sambil-sambil ni kita Kita gatah lah sikit-sikit. Dan tapi yang penting kita nak promote lah kan. Hari ni pun kita pun ditemani dengan apa ni? Saya ingat apa ni? Coklat milkshake kot ni. Ni sempoi punya ni. Coklat milkshake daripada The Stadium. Label The Stadium. Okay, so kalau siapa-siapa yang nak datang ke The Stadium ni, boleh Waze saja ataupun Google The Stadium Semenyih. InsyaAllah lah akan sampailah ke sini. Tempat kat sini memang parking saya tengok senang. Luas parking memang senang. Tak perlu nak fikir soal parking. Nak semayang surau ada, toilet pun bersih, alhamdulillah saya tengok tadi. Tempat pun sejuk, tak panas, boleh duduk kat dalam, nak indoor boleh, nak outdoor boleh. Memang sangat sesuai untuk family, sebab kat sini tak ada sisa-sisa. Betul. So friendly untuk family. Family friendly. So Harip, kita masuk pula ke hal cerita Bosku ni. Betul. Apa cerita Bosku yang terbaru, Harip? Yang terbaru sudah pasti adalah keputusan kes 1MDB yang baru saja diputuskan di mahkamah pada 30 hari bulan. Dan seperti sedia maklum, yang semua tahu, Bosku telah gagal untuk mengenepikan pertuduhan ini. 25 pertuduhan semuanya. 4 pertuduhan SPRM, MSCC, dan juga 21 pertuduhan AMLA. Ke-25 pertuduhan ini semua sangkut, brother. Semua sangkut. Jadi tak ada satu pun yang gugur. Tak ada satu pun yang gugur. Agak malang lah pada Bosku dan juga tim pembelaan. Kerana kalau ikutkan, brother, segala hujah pembelaan yang kita tahu memang mantap. Memang penuh dengan fakta daripada segi saksi dan sebagainya. Bila mana kesemua pertuduhan tu establish, bak kata hakim, the charges suit the
law criteria. The charges suit the law criteria ke semua 25. Itu secara tidak langsung macam memberi satu gambaran 2,500 muka surat yang disubmit oleh defense lawyer ni, seolah-olah macam defense lawyer ni hantar kertas kosong. Hantar kertas A4 kosong je. Ada sahabat kita Datuk Tani Teren, dia dengar je perkataannya daripada hakim, dia terus keluar daripada court. Betul. Dia saya pun nak terima kasih lah pada Datuk Tani Teren sebab walaupun beliau nak menyambut Deepavali hari ini, tapi semalam beliau tetap datang ke mahkamah untuk bagi sokongan kepada bosku, dan beliau datang daripada Pulau Pinang. Beliau sanggup datang daripada jauh nak memberi sokongan kepada bosku. Terima kasih kalau Datuk RS Tani Teren tengah menonton sekarang ni. Saya nak ucapkan banyak terima kasih. Selamat Hari Deepavali Datuk. Dan kepada staf mahkamah, Mr. Silen yang selalulah buat arrangement untuk kes-kes di mahkamah, juga selamat Hari Deepavali. Dan bercakap tentang bosku ni, Arif. Ya, betul. Kita hari ni dah sampai ke episod yang ke-13. 13 Betul. Wah, betul. Diam tak diam dah 13 minggu kita bersiaran. Betul. Alhamdulillah 13 dah masuk episod ke-13 ni. Nampaknya kita dah dapat satu, orang kata, sponsor lah. Sponsor tempat untuk bersiaran. Alhamdulillah, nampaknya kita punya podcast ni orang dah nampak lah. Nampak. Jadi kepada viewers semua yang ada rasa nak panggil kita pun lepas ni kat mana-mana tempat boleh juga brother. Seperti The Stadium ni lah. Alhamdulillah. Mungkin kita boleh promote sekali tempat dia kan lepas ni kan. Mana tahu? Waze The Stadium akan sampailah ke The Stadium Semenyih ni. Dekat je dengan Kajang. Kalau orang-orang yang duduk dekat Putrajaya boleh datang makan kat. Saya tengok kat sini ada macam-macam Ada ayam gepuk, ada nasi lemak, ada nasi Arab, ada bakar-bakar, macam-macam lah. Okay, so come and try, insyaAllah. Brother, ya. Apa tu, yalah kita tengok sejak kita bersiaran ni brother Ya. Saya nampak lagi-lagi lepas minggu lepas lah. Ya. Lepas minggu lepas tu bersama dengan Abang Zamil kita. Nampaknya ada juga yang bunyi-bunyi agak kepanasan juga. Ada setengah-setengah pihak tu agak kepanasan. Mungkin terasa kot agaknya dengan apa yang kita cuba sampaikan. Dekat sikit Adik dengan mic. Adik kena dekat sikit mic. Kena kuatkan suara sikit. Dah termasuk dalam mulut ni. Kena dekat dengan mic sebab kita dekat outdoor sekarang ni. So kita kena kuatkan sikit suara kita supaya viewers kita ni dengar clear suara kita. Okey. Jadi brother, kita kembali semula tadi selepas kita bersiaran minggu lepas brother ada jugalah komen yang kita dapat. Ada yang agak kepanasan, ada yang tak berapa senang dengan kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh tetamu kita, dan juga mungkin soalan-soalan daripada kita. Jadi apa komen brother? Pada saya macam ni lah. Kita bersuara ni adalah untuk bosku. Macam saya sendiri pun, saya tak ada kepentingan apa-apa. Saya bersuara ni demi bosku. Saya bercerita tentang perihal bosku. Saya bukan ada jawatan apa-apa dalam politik ni. So saya tak perlukan sebenarnya bukan nak jadi influencer TikTok ke ataupun nak meraih nak mencapak depan kamera. It's not me. Betul. Saya tak perlukan nak berada bila dalam cerita-cerita bosku, news bosku ni nak kena ada muka saya tak perlukan benda-benda tu. Saya bersuara ni is because of the body itself bercakap tentang Datuk Seri Najib. Kalau anda ada orang yang rasa dia mahu untuk ke depan tunjuk muka, fight secara berdepan, saya sangat-sangat welcome. We're very welcome. Ada juga orang yang cakap kat saya lah, adalah keyboard warrior dalam WhatsApp ni. Dia kata, kenapa nak bising-bising ni apa semua. Kalau saya ni pergi jumpa dia takkan tolong saya. Saya pun nak beritahu lah, saya pun tak pernah minta tolong orang tu. Jadi kalau boleh check lah record, saya bukannya broker duk pergi ambil minit menteri, minit chairman GLC. Saya tak buat kerja-kerja tu. So
Tak ada apa perlu yang saya takutkan, tak ada apa yang perlu saya risaukan. Kalau saya nak pergi berjumpa dengan menteri, dengan pengarah JLC pun, pengurusi JLC pun, itu semuanya mungkinlah untuk meminta bantuan untuk bosku. Tak lebih daripada tu. So kalau ada orang-orang yang rasa panas hati, panas telinga, you are welcome. Datanglah ke mahkamah. Bila ada court, pergilah jumpa dengan bosku. Pergi cakap dekat bosku, suruh Muklis jangan bercakap lagi tentang bosku. Kalau bosku cakap kat saya jangan cakap, okey, fine. Saya pun tak bercakap dah. Kalau bosku pergi cakap, jumpa. Kalau Muklis bos kata Muklis jangan cakap, stop. Kalau Betul. bosku kata Arif stop menulis, kita stop menulis. Stop. Pergi cakap dekat bosku, kita tengok siapa yang kena. Macam Arif sendiri sampai tulis buku. Ya, betul. Kalau nak tulis buku ni boleh je. Nak tulis buku pasal Tun Mahathir ke, nak tulis buku pasal Ismail Sabri ke. Kenapa Arif sendiri pun pilih nak tulis buku tentang bosku? Kalau ada orang lain yang rasa nak tulis buku, saya dengar ada yang nak tulis buku, tapi minta RM50,000 dulu baru nak tulis. Minta duit dulu baru nak tulis. Jadi macam tu, susah juga macam tu. Macam Arif tulis kerana prihatin, kerana nak fight untuk bosku, nak menceritakan kepada orang ramai. Jadi kalau siapa-siapa yang belum dapatkan buku tu, boleh dapatkan buku dari Pekan ke Penjara. Betul. Boleh baca, gaya tulisan yang memang berbeza daripada buku-buku lain. Dapatkan buku tu, then you will know the true story. Apa sebenarnya, kenapa yang kita duk fight sangat untuk bosku ni. Betul. Okay? Bak kata Abang Zamil lah, brother. Kalau tuan badan sendiri kata stop, kita stop. Betul. Kalau datang daripada siapa, bawa imam ahli keluarga ke apa kan, stop, mereka takkan stop. Betul. Kita takkan stop, insyaAllah. Okay, Arif. Ya. Saya rasa it's just time for us now untuk kita introduce guest kita pada malam ni. Kita datangkan daripada Kelantan. Oh, jauh dah. Guest kita pada malam ini adalah Datuk Muhammad Shah Rizal, Naib Ketua Pemuda UMNO Negeri Kelantan, merangkap Ketua Pemuda UMNO Machang. Selamat datang Datuk ke podcast Apa Cerita Bosku. Datuk merupakan guest pertama yang bersama dengan kami di luar ni, di kedai makan. Datuk bukan saja dapat viewers yang tinggi, tapi juga viewers yang di luar ni. Betul. Banyak peminat Datuk. Guest pertama lah yang kita bawa keluar ni. Sebenarnya Arif, Datuk Shah Rizal ni adalah senior saya di USM. Tapi super senior lah. Tak sempat lah saya nak bersama dengan Datuk Shah Rizal. Datuk Shah Rizal ni pun mesra dengan panggilan Datuk Jaja juga. Sama macam Datuk Niza. Patutlah ada komen Datuk Jaja ni. Betul. Datuk Jaja. Betul. Datuk Jaja. Dan Datuk Shah Rizal ni adalah seorang guru dulu. Jadi sebelum kita nak cerita pasal politik, saya nak tanya dengan Datuk, kenapa asal daripada guru, tapi Datuk tinggalkan profession tu kemudian jadi orang politik? Okey. Boleh? Boleh Tok? Silakan Tok. Alhamdulillah wa nahmaduhu wa musalli ala rasulil karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat saya Muklis, Arif. Ya, hari ini jauh kita ke The Stadium sebenarnya. Untuk sama-sama menjayakan program kita pada malam ini. Saya meninggalkan, supaya Muklis tanya tadi, profession perguruan beralih kepada bidang politik setelah tewasnya UMNO Barisan Nasional Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak pada 2018. Saya balik dan jadi pegawai PPD Machang, portfolio pembangunan dan perolehan. Akhirnya bertahan 2 bulan dan saya letak jawatan bagi meneruskan legasi perjuangan UMNO. Saya memilih platform UMNO sebab saya yakin perjuangan kita jelas untuk agama, bangsa dan tanah air kita, serta menjunjung Majlis Raja-Raja. Oleh itu, hari ini dengan izin Allah, saya dipilih menjadi Ketua Pemuda Pergerakan UMNO Bahagian Machang, yang juga naik Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Negeri Kelantan. Alhamdulillah. Dan legasi ini kita perlu teruskan bagi meyakinkan anak-anak muda untuk terus memberi sokongan padu kepada UMNO, kerana UMNO adalah kilang pemimpin. Saya yakin.
Datuk ada kena hafal dalil-dalil lah jadi ketua pemuda UMNO sebab ahli parlimen kata dia bila nak jadi ahli parlimen macang dia kena hafal balik surah-surah semua nak meyakinkan power laut ni. Untuk jadi ketua pemuda kita kena berdiri dengan diri sendiri. Dan kepada rakan-rakan yang nak jadi pemimpin tu kena ada stand sendiri, tak perlu ada dalil-dalil lah. Tok, dulu di Macang ni nyumbang kerusi kepada Barisan Nasional. Betul. Yang berada di Macang ni of course lah ahli parlimen dia Datuk Jazlan yang juga merupakan pengerusi perhubungan UMNO negeri. Betul. Orang kuat bosku yang tak pernah meninggalkan bosku walaupun dia dalam keadaan yang susah lah. Tapi rezeki tak menyebelahi Datuk Jazlan pada PRU yang lepas. Kenapa tu? After few terms kerusi Macang tu menjadi satu kerusi yang safe seat orang kata kan? Consider as safe seat. Dan Datuk Jazlan sendiri merupakan anak jati Macang. Tapi lepas PRU yang lepas, orang tu bukan daripada Macang pun, bukan daripada Kelantan pun. Tiba-tiba tak tahu daripada langit mana turun. Hanya kerana dengan hafal hadis, hafal surah, tiba-tiba boleh jadi ahli parlimen. Macam mana keadaan tu boleh jadi macam tu, Tok? Umum mengetahui Datuk Seri Ahmad Jazlan ahli parlimen berjiwa rakyat, rapat dengan rakyat dan memang orang Macang, dan telah menjadi ahli parlimen selama 2 penggal. Akhirnya pilihan raya umum ke-15 rakyat memilih dan kita menghormati kehendak rakyat, pilihan rakyat yang mana memilih ahli parlimen baru daripada Perikatan Nasional, daripada ialah PAS, Wan Ahmad Faisal memenangi kerusi P29 Parlimen Macang. Jadi kita pasti rakyat Macang hari ini berpuas hati dengan perkhidmatan yang diberi oleh Wan Ahmad Faisal. Dan kita yakin juga rakyat Macang merindui sentuhan Datuk Seri Ahmad Jazlan Yaakob. Pemimpin berjiwa rakyat, pemimpin yang bukan lakonan, yang tidak waktu pilihan raya memakai kopiah, memakai jubah. Akhirnya bila di Kuala Lumpur lain pula watak. Jadi nak pilih pemimpin sudah pasti kena pilih orang kampung. Akhirnya hari ini kita boleh lihat rakyat Macang agak susah untuk mendapat bantuan. Kalau ingin bercakap soal Wan Ahmad Faisal berada dari parti tidak menjadi kerajaan, di saat UMNO tewas, Datuk Seri Ahmad Jazlan juga menjadi ahli parlimen pembangkang waktu itu. Ya, betul. Di saat Pakatan Harapan memerintah. Namun serve kepada rakyat, membantu rakyat adalah kewajipan. Dah kalau tahu tak mampu, dah kalau tahu tak ada duit, tak payah jadi wakil rakyat. Betul. Ya. Sebelum Arif tanya soalan, saya teringat satu scene ni tau. Orang banyak komen ni Mak Jagon. Jagon, betul. Dia ni pandai mencapak depan kamera. Saya tengok itu Syed Saddiq lari. Syed Saddiq ni pun pandai drama. Okay. So tapi dia lari daripada Muar kot, itu tak silap. Okey. Orang tu lari daripada Muar. Sampai lagi 5 km nak sampai parlimen, Mak Jagon datang. Lepas tu bila sampai jaga parlimen, Mak Jagon take limelight pula. Dia nak cerita lah itu ini semua. Syed Saddiq tengah penat tu dia bila dia mengambil kesempatan atas kepenatan Syed Saddiq tu, dia ke depan seolah-olah macam dia itulah yang jogging, yang berlari. Pandai kan. Pandai. Jadi tu saya nak tanya sikit macam Macang lagi lah. Kita pun kalau tengok Wan Ahmad Faisal ni, kita ni pun rasa geram pun ada. Dan kita tahu dulu macam mana dia kutuk PAS. Tiba-tiba bila masuk PAS, dia punya ayat dah jadi lain pula. Dan PAS boleh terima pula tu. Itulah. Orang macam ni. Jadi tu saya nak tanya sikit, macam mana prestasi Wan Ahmad Faisal di sana, dan apa perancangan UMNO ataupun peluang UMNO untuk kembali merampas Macang ni daripada Wan Ahmad Faisal? Prestasi Wan Ahmad Faisal di Macang, saya tak berapa boleh komen lah. Kita serahkan kepada rakyat Macang. Kalau kita tengok komen-komen di dalam Facebook, TikTok, kita sudah ketahui rakyat Macang kena bagai, Kelantan kata. Kena bagai. Akhirnya hari ini
kita serah kepada rakyat balik PRU 16 ni. Sama ada rakyat macam terus nak watak Wan Ahmad Faisal ataupun mengambil anak tempatan. Ya, mana-mana anak tempatan termasuk Datuk Seri Ahmad Jazlan Yaakob. Orang yang dah ada track record. Orang yang dah track record, yang bantu rakyat waktu banjir, waktu PKP. Betul. Nak sekolah, nak ke UiTM. Semua dibantu. Waktu banjir tu semua dibantu. Betul. Akhirnya 10,000 kita kena. Akhirnya hari ini rakyat cukup menyesal. Dan saya yakin PRU ke-16 rakyat macam dah kenal barang. Menyesal tu macam mana tu? Menyesal tu ada dia datang jumpa Datuk? Ada. Ada datang jumpa, mohon bantuan, meminta maaf. Jadi kita akur dan kita menghormati keputusan pilihan raya. Selaku anak jantan dan orang politik, kita akur. Itu kehendak rakyat. Akhirnya hari ini di rumah Datuk Seri Ahmad Jazlan juga di Bukit Tiu tu, berduyung-duyung rakyat datang nak masuk ke universiti, nak bayar hutang alung pun ada, nak bayar bil api, bil elektrik. Tetap berkhidmat seperti YB. Tetap berkhidmat seperti YB. Sebab rakyat ada macam rindukan banyak Datuk Ahmad Jazlan. Banyak YB yang kalah ni, bila kalah mengajuk tinggal. Bukan Datuk Seri, bukan macam tu, insya-Allah. Dia memang anak jati, memang orang kata nak berkhidmat untuk macang. Betul. Beza orang yang berkhidmat kerana jawatan dan berkhidmat kerana with the heart and soul, orang kata. Betul. Jadi untuk seterusnya Datuk, kita masuk sikit kepada keputusan kes Datuk Seri Najib lah. Maut ni. Menarik. Yang sesuai dengan tajuk kita hari ni. Tajuk sesuai. Tirai besi, kuku besi. Ya. Jadi saya pun nampak Datuk hadir semalam. Pada hari Rabu. Semalam. 13 bulan semalam, betul? Ya, Semalam. Datuk hadir semalam di mahkamah, memberi sokongan kepada bosku. Jadi saya nak tanya, apa respon Datuk setelah mendengar keputusan daripada hakim semalam? Setelah mendengar keputusan hakim semalam, sudah pasti kita sebagai warga negara Malaysia terpaksa akur dengan soal kedaulatan undang dan ketatasusilaan kita. Kita hormat undang-undang, tapi belum tentu bosku bersalah. Kita ada fasa pembelaan. Jangan mudah menuding jari. Dan saya yakin untuk tahap pembelaan ini, saya yakin bosku berada di tempat yang tidak bersalah. Sebesar-besar 1MDB sudah pasti ada ahli lembaga pengarah. Sebesar-besar kes 2.6 bilion, mesti ada tangan-tangan lain yang merosakkan bosku. Jadi kita harap sesi pembelaan kali ini bosku tidak terjadi lagi pendakwaan terpilih seperti zaman pemerintahan PH dahulu. Dan kita mahukan, rakyat Malaysia mahukan pendakwaan dibuat secara seadil-adilnya, insya-Allah. Okey. Berkaitan daripada keputusan semalam, Datuk, ramai ahli UMNO, terutamanya penyokong bosku, melahirkan rasa yang sangat kecewa, marah, sehingga kan ada yang komen dalam kita punya live pun ada yang komen tarik sokongan daripada kerajaan sekarang. Mereka dah tak percaya dengan kepimpinan UMNO, retorik semata-mata. Jadi pandangan Datuk macam mana, Datuk? Setelah usaha yang dilakukan oleh Presiden, seperti membuat affidavit, termasuk juga Naib Presiden UMNO Datuk Seri Diraja Wan Rosli, adakah Datuk melihat usaha-usaha ini cukup, Datuk, untuk membela bosku? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Manusia merancang, Allah juga merancang. Namun perancangan Allah lagi hebat. Saya dengan cukup yakin bahawasanya Presiden Parti kita Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan barisan kepimpinan MKT akan habis-habisan di dalam soal mempertahankan bosku, mencari jalan untuk membantu bosku. Kita tidak berdiam diri saja. Kita lihat di Perhimpunan Agung UMNO bagaimana kita melihat
Datuk Presiden kita, Datuk Seri Presiden kita cukup ikhlas dan jujur bercakap di Perhimpunan Agung UMNO, di hadapan di khalayak ahli UMNO, dan di MKT, Majlis Kerja Tertinggi UMNO pun suara yang sama juga dibawa. Cuma ada benda yang Datuk Seri Presiden kita boleh bercakap dengan saya, ahli-ahli UMNO, kita kena rapatkan soft. Kita tidak mampu lagi berpecah. Kita kena rapatkan soft, kita kena muhasabah diri, dan kita kena yakin dengan kehendak Allah Ta'ala. Jangan takut, jangan gudah, jangan gelana. InsyaAllah, yang hak tetap hak, yang salah tetap salah, insyaAllah. Soalnya sampai bila Datuk untuk kita bersabar ni Datuk? Ramai penyokong-penyokong ni tak sabar tu. Jadi macam Bukan mana tak kita sabar, dah cukup bersabar. Dah cukup bersabar. Jadi macam mana kita nak tenangkan mereka ni tu? Untuk tenangkan mereka ni, mereka perlu taruh kepercayaan kepada Presiden. Itu sahaja yang saya mampu. Kalau kita rasa kita sayangkan bosku, sudah pasti Presiden lagi sayangkan bosku. Mereka lagi lebih mengenali antara satu sama lain. Cuma masa sahaja yang akan menentukan. Jadi saya berharap semua ahli UMNO, penyokong bosku, kita tidak mampu pecah lagi. Kita kena bersatu, dan hanya penyatuan ini sahaja akan memudahkan untuk bosku tidak disabitkan untuk kes 1MD dan sebagainya, insyaAllah. Tok, di kesempatan ni sebelum tu saya nak ucapkan berbanyak terima kasih mahkamah, pada penyokong yang datang berbas-bas, pimpinan-pimpinan politik yang datang. Nak sebut satu-satu mungkin ada yang terlepas pandang nanti. Cuma saya nampak kelibat ketua pemuda di mahkamah. Tapi saya tak nampak kelibat ketua puteri. Cuma saya nampak wakil Exco Puteri je. Itu pun anak Datuk Seri Najib. Oh ya, betul. Tak tahu mana pergi. Tak apalah. Mungkinlah ada yang datang tak dapat naik juga. Mungkin saya salah lah. Pagar tutup agaknya pagar mahkamah. Mungkin pagar tutup. Kita husnuzon. Bercakap tentang ketua pemuda ni tu ketua pemuda UMNO ni dilihat lantang lah bersuara dalam kalimah Allah, isu tentang rakyat di Melimau sendiri, isu tentang DAP dan sebagainya. Tetapi saya lihat dan saya dengar lah, mungkin salah, Datuk boleh perbetulkan, apa yang disuarakan oleh Datuk Dr. Akmal ni, ada juga pimpinan-pimpinan yang tidak sesetengah tu lah pernah keluar kenyataan jangan usik rakan-rakan dalam kerajaan perpaduan. Tetapi orang kata kalau tak dicuit, kita pun tak bersuara. Tapi bagaimana keadaan pemuda sekarang di dalam UMNO ni tu? Soalan pemuda. Datuk Dr. Akmal Saleh, bos saya, bos kami pemuda. Inilah pemuda. Pemuda zaman Dr. Akmal ni, pemuda cara kita. Inilah pemuda. Dan pemimpin-pemimpin yang hadir, yang ada pada hari ini, ada pemuda UMNO. Setuju tak, Menglis? Ya. Jadi bila pemuda ni, biasalah darah dia darah muda. Kan ada kenyataan-kenyataan yang mungkin bersifat luar biasa. Itulah pemuda. Akhirnya bila soal dengan presiden parti kita, presiden kita anggap dalam analogi adalah seorang ayah. Bila ayah menegur seorang anak, insya-Allah anak akan dengar. Jangan risau. Dan saya yakin kolaborasi antara Dr. Akmal Saleh dengan Datuk Seri Presiden insya-Allah akan membuahkan hasil pada PRU 16. Insya-Allah. Dah terbukti ya di dua PRK. Kita akan masuk bab tu nanti. Yes. Negeri dan juga mahkota. Dua-dua calon pemuda. Jadi kita masuk bab tu. Gitu, saya nak lagi panas sikit. Panas ya. Pasal pemuda juga. Okey.
Okay, Tok, kita tahu seperti Brother mungkin seperti kita tahu tadi, Datuk Akmal memang seorang yang begitu lantang sekali dalam isu kalimah Allah, dalam isu-isu berkaitan 3R ni lah. Tapi tu ada juga daripada kalangan penyokong UMNO yang nampak Dr. Akmal ni, Dr. Akmal ni, saya panggil Dr. Akmal je lah. Dr. Akmal ni nampaknya lebih, orang kata, keras kepada rakan. Kita masukkan rakan ni adalah rakan dalam kajian paduan, tetapi lembut terhadap musuh. Itu Perikatan Nasional. Saya bagi contoh lah tu. Macam ketika Tan Sri Muhyiddin Yassin mengungkit tentang kegagalan beliau untuk menjadi Perdana Menteri, sehingga mendatangkan kemurkaan Istana Pahang. Tetapi respon yang diberikan Dr. Akmal agak lambat dan juga agak lembut kepada musuh politik lah, kepada Tan Sri Muhyiddin. Jadi apa komen Datuk mengenai perkara ni? Saya melihat Datuk Dr. Akmal Saleh seorang pemimpin yang berwibawa dan betul-betul lantang. Jadi dia di dalam mengkritik, saya melihat Dr. Akmal Saleh tidak memilih bulu. Kebanyakan kritikan-kritikan di dalam kerajaan perpaduan bukan tertumpu kepada parti-parti, lebih kepada tertumpu kepada individu-individu. Contohnya pertembungan ataupun komen Dr. Akmal mengenai Teresa Kok, itu bersifat individu. Komen Dr. Akmal kepada mana lagi? Contoh di Perak, lebih kepada individu, bukan isu bendera, bukan kepada parti, saya melihat. Dan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin, saya melihat dia bertindak selaku check and balance kepada kerajaan hari ini. Buat apa nak jadi check and balance kepada pembangkang? Saya rasa Dr. Akmal berada dalam kelas yang tersendiri, insya-Allah. Tok bercakap tentang bendera tadi, Tok sebut bendera. Di Teluk Intan, Perak, ada kes mengibarkan bendera China. Sebelum tu di Pulau Pinang berlaku mengibarkan bendera China dalam sekolah. Dan Dr. Akmal kata ini dia, saya tak ingat full statement lah, tapi the way Dr. Akmal bercakap ni, dia tak boleh terima lah keadaan tu. Okay? So dia minta supaya siasatan dilakukan. Dia kata sampai bila buat betul minta maaf, sampai bila nak habis kan. Tapi MB Perak pula dia kata tak apa, kalau yang kibar bendera tu bukan warga negara tak apa, kalau warga negara tak boleh. Jadi nampak tak synchronize kat situ, sedangkan sama-sama parti kan. So macam mana keadaan tu Tok? Soalan menarik tu. Saya tidak boleh menjawab lah isu soalan persoalan MB Perak, statement dia dan juga Dr. Akmal Saleh. Saya mengambil pendirian seorang kita sebagai warga negara, sebagai bangsa Malaysia. Soal kedaulatan negara, sudah pasti mengibar bendera negara lain ni salah lah. Betul. Lagipun yang dikibar di Perak tu tanpa permit. Bila tanpa permit, salah lah. Tak payahlah nak menegakkan benda yang basah. Saya tak pernah tengok lagi rakyat Malaysia kibar bendera Malaysia dekat Guangzhou kan. Kalau setakat naik Gunung Everest kibar tu ajalah. Jadi kalau kedaulatan benda yang sama, kedaulatan negara yang sama berlaku di negara lain, sudah pasti penguatkuasaan undang-undang diambil dan sudah pasti denda akan diberi. Tok, bercakap soal kedaulatan undang-undang tadi tu tentang isu Moscow. Kita tahu Datuk Seri Najib ni menghadapi olah-olah undang-undang ataupun sistem keadilan negara kita ini tidak berpihak kepada beliau. Tidak seperti kepada kepimpinan lain. Orang-orang politik lain yang didakwa ni agak, orang kata, senang mendapat orang kata pengurangan hukuman ataupun dilepaskan daripada hukuman dan sebagainya. Walaupun kita tahu Datuk Seri Najib ni didakwa dengan pendakwaan politik, pendakwaan politik, kita tahu. Tetapi nasib tidak menjadi belahi beliau. Sentiasa dinafikan haknya.
Kalau kita nak cerita panjang berada. Macam mana kita dah ulang banyak kali dah, macam mana hak-hak beliau dinafikan. Jadi sesuai dengan tajuk kita malam ni, tirai besi, kuku besi. Jadi pandangan Datuk sebagai pemuda, sebagai ahli politik, apa yang Datuk nampak tentang sistem keadilan negara kita ni? Adakah masih lagi tidak reform daripada dulu? Kita tahu zaman PM4, undang-undang ni digunakan sewenang-wenangnya untuk mendakwa ahli politik. Tetapi setelah kita bertukar kerajaan, berbagai-bagai orang kata ceritalah tentang nak reform, tentang sistem kehakiman dan sebagainya. Tapi adakah Datuk melihat dalam kes Datuk Seri Najib ni, undang-undang sistem kehakiman keadilan negara kita ni masih lagi mengamalkan sistem kuku besi ataupun menganiaya orang-orang yang tidak sehaluan dengan kerajaan? Okey, menarik tu soalan tu. Seperti umum mengetahui, Datuk Seri Najib Razak dikenakan waktu zaman Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri 2018. Dikenakan waktu itu dan dihumban ke dalam besi ni, penjara ni, ketika UMNO menjadi Perdana Menteri. Perikatan Nasional menjadi kerajaan, yang mana Perdana Menteri waktu itu daripada UMNO. Jadi kalau nak membicarakan soal undang-undang ini tidak relevan, saya rasa tidak logik. Namun saya yakin dengan kemampuan PMX selaku Perdana Menteri kita, dan saya yakin dengan timbalan Perdana Menteri kita, saya yakin dengan Menteri Undang-Undang kita Datuk Seri Azalina, sudah pasti tidak ada pendakwaan terpilih. Dan penyokong-penyokong bosku dan ahli UMNO mahukan pendakwaan dibuat secara adil-adilnya, seadilannya. Kita tidak mengguna kabel, bosku tidak mengheret rakyat ke jalanan. Betul. Bosku tidak mengheret kawan-kawan. Betul. Kita hanya tuntut keadilan saja untuk bosku, dan saya yakin kerajaan hari ini, saya yakin kekuatan timbalan Perdana Menteri kita, insya-Allah ianya akan berlangsung dengan baik dan mengikut nas-nas undang-undang. Tapi tu dalam minggu lepas lah. Ya. Dalam minggu lepas Datuk Niza, kita orang panggil Datuk Jaja juga, dia ada baca kenyataan luahan isi hati Datuk Najib di mahkamah. Dan ianya mendapat respon yang sangat negatif daripada pemimpin-pemimpin di AP, terutamanya Setiausaha Agong di AP. Sedangkan Datuk Najib ni masih ada suara dalam UMNO, masih ada suara dalam Barisan Nasional. Betul. And he's a party man. Dia tidak pernah issue any statement mengatakan yang dia tidak bersama dengan kerajaan perpaduan ke, ataupun dia tidak mengikut apa yang diputuskan oleh UMNO ke. Tapi di AP ni, yang ada dalam kerajaan perpaduan ni, seolah-olah tak habis-habis lagi, orang kata. Tak habis-habis. Saya tak tahulah, ada dendam ke apa ke, masih lagi cuba nak menghasut rakyat untuk membenci Datuk Seri Najib. Sedangkan macam saya kata kat Datuk tadi, Presiden sendiri kata jangan usik rakan-rakan perpaduan ni. Kalau rasa tak suka ke apa ke, jangan sampai mengeluarkan kenyataan menghasut rakyat, kan? Jadi keadaan ini jadi tak harmoni. Betul. So bagaimana kita nak explain tentang ukhuwah dalam kerajaan perpaduan ni, Tok? Saya melihat soal kerajaan perpaduan buat masa sekarang lah, kepada ahli UMNO dan penyokong bosku, kerajaan ini kita lihat semakin kukuh. Maksud kukuh dia, kita kena lihat, bila parti ni kita kena lihat angka. Angka dia sudah pasti melihat keterjaminan kerajaan hari ini. Dan soal kanda Anthony Locke, Setiausaha Agong DAP, Cukup-cukuplah bercakap soal tidak memohon maaf, tidak relevan memohon maaf apa, cukuplah mengguris hati kami orang kuat bosku, mengguris hati kami ahli UMNO, cukuplah. Kalau kamu ingat kamu pulas paha kanan,
per kiri terasa. Betul. Jadi bila kamu memberi statement Kanda Anthony Locke mengenai bosku, kami rakyat dan penyokong bosku ahli UMNO adalah per kiri. Kami terasa. Jadi bagi menjamin keterjaminan kerajaan hari ini, ialah terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata sudah pasti Buruk padanya. Jadi berpada-padalah buat semua, insya-Allah. Saya suka jawapan cikgu. Jawapan Datuk. Sebagai seorang cikgu, dia punya jawapan tu pendek tapi mantap. Tersusun. Tersusun. Ayat tu tersusun. Ayat tu tersusun. Setiap jawapan tu dia ada landing. Dia ada landing. Kita pun tak ada tunggu-tunggu apa lagi lah. Kalau dengan Abang Zamil lain. Dah stop dia boleh cakap lagi. Betul. Okay. Datuk. Tadi kita bercakap soal rakan dalam kerajaan, pasal DAP apa semua. Saya, kalau Datuk dengar tadi pada mula tadi, kita ada sedikit ulasan mengenai podcast kami minggu lepas. Saya, kalau Datuk tengok saudara Mukhlis sentiasa lantang memperjuangkan bosku, termasuk Abang Zamil dan sebagainya, penyokong-penyokong bosku. Tetapi Datuk, ada juga kepimpinan UMNO ataupun orang yang dah mendapat jawatan dalam kerajaan hari ini agak ragu-ragu untuk bersuara tentang bosku, dan itu satu hal. Dan bagi kami yang sentiasa bersuara tentang bosku ni pula cuba dihalang atau cuba disekat dengan alasan ia akan menjejaskan peluang bosku untuk dilepaskan. Jadi pandangan Datuk kepada perkara ini, Datuk, perlukah kita henti berjuang untuk bosku? Kerana kita kena hormat kepada kepimpinan kerajaan sekarang. Macam mana, Datuk? Komen saya, untuk memperjuangkan bosku kita kena teruskan. Cuma cara dan kaedah perlu bijak. Umum mengetahui UMNO menjadi sebahagian daripada kerajaan hari ini, dan sudah pasti timbalan Perdana Menteri daripada UMNO. Jadi kita kena bijak, jangan sampai kita, sorry to say, buat penyokong bosku dan ahli UMNO, kita terlebih akhirnya menyukarkan untuk kita membantu bosku. Saya amat memahami. Namun dalam masa yang sama, penyokong bosku kena selalu berada dan, sorry to say, kena selalu mendesak supaya bosku mendapat, yang penting sekali, mendapat pengadilan yang adil. Ini yang kita mahu, sebab kita yakin bosku tidak bersalah. Ini kita yakin. Tok, bos Datuk di Macang, Datuk Seri Ahmad Jazlan Yaakob, seorang yang saya boleh katakan warrior lah untuk bosku. Kerana beliau pernah tarik sokongan daripada Kerajaan Perikatan Nasional. Kerana antaranya adalah kerana beliau, antara sebab utama lah, kerana beliau tidak berpuas hati kerana bosku ni tidak diberi keadilan pada waktu tu. Dan saya juga tahu selepas beliau tarik sokongan tu, beliau dihentak dengan pelbagai cabaran. Antaranya peruntukan ahli parlimen disekat. Kemudiannya adalah tindakan-tindakan undang-undang yang cuba nak diambil ke atas beliau. Sehingga kan apabila Perdana Menteri bertukar menjadi Perdana Menteri daripada UMNO, Datuk Seri Ismail Sabri, bosku sendiri memohon kepada Datuk Seri Ismail Sabri supaya peruntukan kepada Datuk Jazlan diberikan semula. Segala political persecution yang cuba nak dibuat ke atas beliau ditarik semula. Dan pernah dalam suatu pertemuan yang saya sendiri ada, Datuk Jazlan tanya dengan Datuk Najib, Datuk Jazlan, ini peristiwa yang berlaku di depan mata saya. Datuk Jazlan tanya dengan Datuk Najib, dia kata, Bos nak saya buat apa lagi? Bos bagi tahu. Apa lagi bos nak saya buat? Sampai Datuk Najib cakap depan saya, Datuk Najib cakap, Lan, sudah Lan dah buat macam-macam dah untuk saya. Kini bosku di Kajang. Dah 2 tahun bosku di Kajang. Datuk kata ada usaha daripada UMNO
Datuk Jaja anak bosku pun kata ada usaha, tapi boleh dipertingkatkan lagi, kata beliau. Dan bercakap tentang Datuk Jazlan, adakah tindakan yang sama akan dilakukan sekarang ini untuk fight untuk bosku meskipun beliau bukan lagi ahli parlimen, atau keadaannya berbeza? Komen je, Datuk. Ini soalan menarik. Cuma saya nak perbetulkan sedikit. Datuk Jazlan dengan bosku seperti sangat-sangat rapat, isi dengan kuku. Dalam masa yang sama, Datuk Jazlan juga memperjuangkan soalan institusi presiden waktu itu, iaitu Datuk Seri Presiden hari ini, Datuk Zahid Hamidi, Datuk Seri Zahid. Di saat itu, waktu Datuk Jazlan menarik sokongan menyebabkan Tan Sri Muhyiddin Yassin jatuh adalah disebabkan pengkhianatan yang dilakukan oleh Tan Sri Muhyiddin untuk melemahkan UMNO. Semua umum mengetahui yang mana lepas satu-satu ahli parlimen kita lompat pergi sana, lepas satu-satu melemahkan UMNO. Jadi Datuk Seri Ahmad Jazlan mengambil keputusan menarik sokongan bagi memastikan UMNO kembali relevan, UMNO kembali kuat. Itu saja, insya-Allah. Dan hari ini kalau nak bercakap Datuk Jazlan nak tarik sokongan, tak boleh lah, dia bukan ahli parlimen. Okey, Tok. Ada juga cakap-cakap tu dilepaskan ataupun sukar dibeli pengadilan. Kerana ini cakap-cakap lah tu kita sampaikan. Kita cakap yang benar je. Kita sampaikan apa yang daripada kata daripada akar umbi ni bersuara. Mereka mengatakan lah tu Datuk Seri Najib ni susah untuk mendapat keadilan ataupun susah untuk mendapat apa yang dia nak, kerana rakan-rakan dalam UMNO sendiri takut akan kehadiran beliau. Kita tahu Datuk Seri Najib adalah seorang yang pengaruhnya sangat kuat. Sebelum ni pun kita tahu di Johor, di PRN Johor, PRN Melaka, beliau diiktiraf sebagai the main campaigner ataupun orang muka depan lah kepada Barisan Nasional dalam berkempen, sehingga kan kita menang besar dalam kedua-dua PRN tersebut. Jadi bila beliau berada di dalam, orang tak nak dia keluar, sebab kalau dia keluar mungkin dia akan take the spotlight, dan ini menyokarkan rakan-rakan untuk naik lah. Senang kata naik. Jadi macam mana pandangan tu tentang perkara ni? Saya yakin ini hanya spekulasi, dan saya yakin ini bukan Datuk Seri Zahid Hamidi Presiden kita. Sudah pasti Datuk Seri Zahid Hamidi dan rangkaian MKT merindui dan memerlukan sentuhan-sentuhan bosku. Sudah pasti. Dan kita tidak takut. Memang kita nak raikan bosku kalau ada. Dan di saat ini parti memerlukan dia. Umum mengetahui. Dan Datuk Seri Zahid Hamidi amat mengkagumi kepimpinan bosku. Boleh lihat di Perhimpunan Agung UMNO baru ni. Semua mengetahui. Bukan retorik tu Bukan, insya-Allah. Percayalah kepada Allah. Tapi dua PRK dah menang tanpa bosku, boleh ke BM mendabik dada? Kami boleh tanpa bosku. Betul? Jangan. Di dalam politik semua main peranan. Semua saling memerlukan. Saya yakin UMNO masih memerlukan bosku, dan Datuk Zahid sangat sayangkan bosku. Percayalah kepada semua penyokong-penyokong bosku, semua ahli UMNO. Datuk Seri Zahid Hamidi Presiden UMNO dengan bosku seperti isi dengan kuku, insya-Allah. Percayalah. Dok, ni soalan ni pun biasa juga ditanya ataupun disuarakan oleh penyokong-penyokong bosku dan penyokong UMNO. Mereka mengatakan cukup-cukuplah menyokong UMNO ni. UMNO tak boleh buat apa pun. Jadi lebih baik menyokong PN, sebab ada juga pemimpin PN bersuara dalam parlimen tentang dalam bosku. parlimen di luar pun menggambarkan diri mereka pejuang untuk bosku. Kita tengok
Tan Sri Anwar Musa, orang kuat PN, pun mengatakan penyokong UMNO ni kena bagi sokongan kepada PN sebab PN sajalah yang boleh menyelamatkan bosku. Jadi macam mana kita nak lawan naratif ni? Adakah benda ni betul ataupun sekadar menunggang nama bosku? Naratif dia senang cerita je buat semua ahli UMNO. Bosku dihumbangkan ke penjara di zaman siapa menjadi kerajaan? Senang saja. Siapa menjadi Perdana Menteri dan siapa menjadi kerajaan? Bukan yang berada dalam Perikatan Nasional hari ini yang menjadi kerajaan. Jadi hari ini cuba menjadi juara. Cuba nak menyelamatkan bosku. Siapa yang humbang bosku dahulu? Siapa yang bertepuk tangan? Yang menyatakan bosku perompak tak habis-habis? Siapa? Bukankah dalam kalangan Perikatan Nasional sekarang? Cukuplah main retorik cerita yang sama. Rakyat dah bosan dah. Penyokong bosku dah bosan, ahli UMNO juga dah bosan. Jadi, saya yakin. Brother, saya suka jawapan Datuk. Tapi ada juga usaha-usaha dari belakang, berpakat-pakat dengan Perikatan Nasional ni apa semua. Jadi apa pesanan Datuk agaknya kepada orang yang cuba berpakat-pakat dengan Perikatan Nasional ni untuk menyelamatkan bosku kononnya ni? Sebab kita dengar masih ada usaha-usaha ni, brother. Jadi pandangan Datuk mengenai orang seperti ini? Berpakat-pakat tu perlu menggunakan presiden lah di hadapan. Jangan berpakat-pakat menggunakan kalau seekor ayam menggunakan ekor ayam saja. Perlu menggunakan jantung ayam tu, kepala ayam tu. Jadi sudah pasti buat masa sekarang ni saya rasa tak ada. Ini spekulasi saja. Spekulasi saja. Tok, di Kelantan ni menjadi orang kata di Sungai Bakap, perpaduan Kalah, dan Nenggiri ni menjadi suatu limelight dalam dunia politik apabila dulunya BN kalah, kemudiannya BN menang dengan majoriti yang luar biasa. So, apa resepi untuk Kelantan sendiri dalam memastikan calon, memastikan kemenangan di Nenggiri tu sehingga kan wave tu dibawa ke mahkota? Yang pertama, kita melihat dan jutaan terima kasih kepada Presiden Parti kita, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, yang mana mengikut denyut nadi pengundi Nenggiri, meletakkan calon yang betul, strategi yang betul, menggunakan pengurusi Badan Perhubungan UMNO Negeri, meletakkan kerja yang tepat, arahan yang jelas, yang mana membuahkan hasil. Dan saya yakin bila kita berkolaborasi dan membuat keputusan secara kolektif, insya-Allah kita mampu tawan mana-mana PRN lagi, insya-Allah. Tapi andai kata selepas ni di PRU yang akan datang bosku masih lagi di Kajang, bagaimana Datuk boleh meramalkan keadaan PRU waktu tu? Sebagai ahli UMNO, sebagai pejuang dalam parti, kita kena bertungkus lumuh memenangkan parti, memaksimumkan kemenangan, tambah kursi dan memerintah beberapa lagi negeri. Kalau betul-betul kita sayangkan bosku, kalau kita betul-betul sayangkan UMNO, bukan bila bosku berada di dalam, kita terus down, kita tidak bekerja. Ini satu kerja yang cukup negatif. Kalau kata sayang, buktikan dengan cara bekerja. Hanya tindakan yang betul positif, memenangkan banyak kerusi saja, membolehkan parti UMNO dan Barisan Nasional kembali bermaruah, dan sudah pasti sekaligus menyelamatkan apa yang patut diselamatkan. Contohnya, pengadilan secara adil yang kita tuntut, itu saja. Tok, saya baca komen-komen daripada viewers kita. Ada yang mengatakan kita perlu hidupkan semula muafakat nasional ni. Muafakat nasional ni pun satu benda yang kita sendiri tahu waktu mula-mula dibuat. Orang macam susah nak terima di AP ni. Ya. Cikgu panggil Anthony Lok Kanda pun orang marah dalam ni.
Kata buat asal panggil kanda kat Anthony Lok. Tak. Orang Melayu ada adat dia. Dah? Betul. Ada sopan santun dia. Tak apalah. Kita balik pada soalan muafakat nasional tadi. Macam mana Datuk melihat muafakat nasional ni? Adakah kita perlu kembalikan muafakat nasional ni? Sebab kita tahu bila masa mula-mula dibuat dulu nampak sangat gah bila PAS, dua parti orang Melayu terbesar PAS dan UMNO ni bergabung, sokongan kepada orang Melayu tu semakin kuat. Kita tak perlulah pakat-pakat lagi dengan parti-parti lain ni, Pakatan Harapan ni. Jadi pandangan Datuk, adakah kita perlu mewujudkan semula muafakat nasional? Muafakat nasional, ribuan rintihan air mata berlangsungnya di Dewan Merdeka. Akhirnya dikhianati oleh siapa? Waktu menjadi kerajaan lagi tu PN, kita ajak bergabung. Pilihan raya mungkin Muflis boleh perbetulkan. Contohnya di Melaka, muafakat nasional. Kita nak bagi kerusi yang dia boleh menang. Dia boleh menang. Akhirnya dia tak nak, dia nak yang banyak. Siapa yang mengkhianati muafakat nasional? Siapa yang mengkhianati muafakat nasional? Dan sekarang siapa pula yang tiba-tiba nak fight muafakat nasional? Ada juga yang kata waktu tu kalau kita tak bersama dengan muafakat nasional, kita boleh menang 9 kursi je. Saya ingat lagi ayat tu. Betul. Akhirnya wa makaru wa makarallah. Boleh. Muklis Arif wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang menang cakap lebih daripada 2/3. Akhirnya macam mana? Jangan ambil kerja Allah. Bayangkan Ketua Pemuda Melaka, sekarang jadi YB lah. Along, orang panggil dia Along. YB Fairul Nizam. Dia lawan dengan CM tu. Tak silap saya. Sid Alor Gajah, dia lawan dalam Parlimen Alor Gajah lah. Saya tak ingat nama Dun tu. Dia lawan dengan bekas CM Idris Harun. Menang dia. Boleh menang. Yang orang kata kalah dia. Ya. Akhirnya jadi muafakat. Tapi bila apa tu Syaril Hamdan pula. Bila Syaril Hamdan pula pergi lawan di Alor Gajah, kalah pula. Hanya selang masa sekejap je. Betul. Wave tu boleh berubah. Macam mana tu, cikgu? Betul. Jadinya yang mana nak muafakat nasional tu berusahalah dengan gigih. Bagi saya, faham-fahamlah. Kita dah buat yang terbaik muafakat nasional. Mungkin yang bawahan tidak tahu apa yang berlaku peringkat atas. Betul Syah? Ya. Jadi teruskan usahalah. Kalau ramai yang menyokong, kita ikutlah. Kalau ramai yang tak menyokong, kita nak buat macam mana? Ada warning lagi, cikgu. Ya. Kita orang ni bila live ni, ini tak ada maki-maki pun. Ada je warning. Hadis pula ada sebut. Sebut ayat Quran pun. Sebut hadis pun kena warning. Aduh. Bahaya. Tak faham. Kan ramai haters. Ya. Saya pun tak tahulah. Saya tengok je kau. Saya kongsi sikit lah dengan viewers semua. Bagi cikgu tenang sikit minum air. Minum air lo cikgu. Video bila kita post dekat TikTok Najib Razak ni, dia view tu tak boleh pergi tau. Dia macam tak boleh pergi. Faham. Kalau video tu bercakap tentang nak bebaskan bosku ke ataupun adalah sikit-sikit camdek-camdek siapa-siapa ke kan. Orang dah buat kerja tu. Tapi bila video yang sama kita upload dekat akaun orang lain dah ambil video kita upload ke apa semua, laju je video tu pergi. Dia macam ada shadow ban. Betul. Tak tahulah sekarang ni macam mana dia orang punya kontrol, sebab dulu dia orang bercakap soal kebebasan bersuara. Tapi makin lama makin susah pula nak bersuara ni kan. Dia sekat sana sini. Betul. Okey, Datuk. Ya. Saya nak ada penyokong-penyokong Datuk Najib juga agak kecewa bila kita bekerjasama dengan DAP. Sehingga kan mereka mengatakan DAP pun masukkan yang masukkan bos ke dalam juga. Fitnah-fitnah dia pun daripada DAP, daripada PH juga. Jadi setakat mana kepimpinan UMNO dan juga mungkin di peringkat pemuda turun ke bawah, turun ke akar umbi untuk menerangkan
kerjasama antara Barisan Nasional, UMNO dan PH ini. Sebab saya rasa kita ni dah tak lama lagi dah untuk menghadapi PRU ke-16. Tapi ahli-ahli di bawah ni masih lagi keliru, masih lagi rasa tak senang hati, masih lagi marah-marah. Kenapa kita perlu bekerjasama dengan DAP? Inilah musuh kita 60 tahun dulu. Kita dah didoktrin macam-macam tentang DAP. Jadi sejauh mana kepimpinan UMNO di peringkat atasan mahu di peringkat pemuda turun ke bawah untuk menerangkan perkara ini? Umum mengetahui DAP waktu zaman Pakatan Harapan, sorry to say, lebih kurang ceritanya sukar untuk di-handle berbanding dengan DAP juga yang sama menjadi kerajaan perpaduan, dan umum mengetahui kerajaan perpaduan ini hasil daripada nasihat daripada siapa? Sebenarnya UMNO ni tak nak pun jadi kerajaan waktu tu. Ambil lah PNPS, you menang, kita tahu kita kalah. Akhirnya PN sombong tak nak dengan nasihat daripada istana, betul tak? Menjadi kerajaan. Itu sahaja ceritanya, naratif dia. Dan ke depan kita tak tahu lagi macam mana. Kita tak mampu menjangkakan pokok manggis hari ini berbuah 10 biji, minggu depan berbuah 20 biji. Kita tak mampu menjangkakan hari ini air ni manis, besok tawar. Kita tak tahu. Apa-apa boleh berlaku dalam politik. Tok, selain daripada Datuk ni consider orang kanan Datuk Azlan lah kan, Datuk ni juga saya tahu rapat dengan Dr. Akmal. Hari tu dekat court pun saya nampak tinggi pun lebih kurang kan. Dr. Akmal tinggi. Betul. Saiz orang main basketball. Cikgu pun tinggi. Ni player bola sepak ni dulu ni. Datuk Syahrizan ni main untuk USM. Oh, main untuk USM. League dulu USM masuk Saya league. Main Penang Kelantan main Liga Perdana. Oh, benar-benar main dekat Kelantan. Oh, Liga Perdana pun. Oh. Tapi dululah. Sekarang boleh tak boleh buat apa lah. dah. Sekarang main petang-petang kampung-kampung boleh. Jangan main-main Ali. Saya nak tanya dengan Datuk. Saya nampak lah dekat court Datuk dengan Dr. Akmal semua kan. Lepas dah tahu semua charges 25 tu establish, Datuk Najib kena bela diri, apa Dr. Akmal cakap? Yang pertama, waktu Dr. Akmal masuk ke dalam mahkamah juga, Liz, masuk, bosku bertanya pada dia. Saya menitis air mata benda ni. Ni penyokong bosku kena tahu, ahli UMNO kena tahu. Bosku bertanya kepada Dr. Akmal Saleh, ramai tak kat luar? Dr. Akmal Saleh menjawab, ramai Datuk Seri. Yang ditanya oleh bosku maksudnya adalah pimpinan-pimpinan. Tapi alhamdulillah Dr. Akmal Saleh berjiwa besar, memberitahu ada semua. Dan saya ingin berpesan-pesan kepada diri-diri kita semua, audien-audien yang ada dalam TikTok, Facebook, teman dan pimpinan UMNO sekarang ini. Teman waktu kita senang, mudah dicari. Teman waktu menangis, sukar dicari. Jadi saya amat berharap bosku tidak mengharapkan apa-apa daripada kawan-kawan. Dia tidak mengheret kawan-kawan. Dia tidak mengheret rakyat ke jalanan, penyokong-penyokong ke jalanan. Dia hanya mahukan sokongan moral. Ingat, bosku pernah berjasa kepada negara. Bosku anak kepada pimpinan besar Tun Abdul Razak, mantan Perdana Menteri juga. Jangan kawan-kawan tinggal beliau di saat sebegini. Jadi saya harap dan saya yakin, walaupun ramai pemimpin tak ada baru ni, saya yakin sebelum tu ramai yang hadir. Kebetulan waktu tu mungkin ada majlis program, kita terpaksa akur lah. Namun saya yakin semua pimpinan UMNO Barisan Nasional amat sayang kepada bosku dan merindui bosku. Tadi hari cakap apa satu lagi?
Yang mana? Soalan Arif tadi. Oh, soalan saya tadi. Mana? UMNO, kepimpinan UMNO ni turun ke bawah untuk menerangkan kerjasama antara. Tadi dah jawab dah. Dah jawab? Oh, ada soalan Yang bosku. Bosku. Apa tadi? Lupa saya Datuk. Ni ada orang Lupa saya, Datuk. WhatsApp saya Datuk. Ni lagi tajuk sikit. Ah. Dia tanya, Datuk kenal tak Dali ni, pemain bola sepak Kelantan yang popular dulu? Dalini. Bukan zaman Datuk kot. Tak, dah lama aku. Mungkin super senior. Saya 2006 2007. Oh. Sebelum saya refresh balik soalan saya tadi. Apa plan pemuda after this untuk Datuk Seri Najib? Saya ni mewakili Kelantan je lah, naik Ketua Pemuda UMNO Negeri Kelantan. Sudah pasti kita akan berjuang dan kita akan setia kepada mantan pemimpin dan presiden kita pada hari ini. Kita diajar untuk taat, kita diajar untuk ingat jasa orang. Sudah pasti kita ingin memastikan kemenangan maksimum pada PRU ke-16 ini. Ini sahaja ubat dia, tak ada ubat lain. Ahli UMNO, penyokong bosku kena bersatu hati, kena bersatu padu. Kita tak ada pilihan, kita kena tambah kerusi, kita kena menang. Itu saja. Dan pemuda saya yakin Datuk Dr. Akmal Saleh akan all out untuk memastikan UMNO menang, untuk memastikan UMNO terus relevan. Gandingan Dr. Akmal Saleh dengan Datuk Seri Presiden Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi cukup ditagihkan pada PRU ke-16 ini bagi meyakinkan rakyat untuk terus memberi sokongan padu kepada UMNO dan sekaligus menambah kerusi. Walau apapun kena ingat, perlu tambah kerusi. Buatlah apa sekalipun, perlu tambah kerusi. Itu. Tok. Datuk sekarang ni yang lantang, orang kata kasar, sehingga kan kadang-kadang mengguris hati ataupun yalah, boleh kata mengguris hati rakan-rakan dalam kerajaan. Tetapi adakah Datuk melihat cara pemuda cara kita ni yang kita nampak lantang, kasar ni apa semua ni dapat menarik sokongan anak-anak muda kembali kepada UMNO? Kita tahu sebelum ni pemuda UMNO zaman Datuk Seri Najib ketika Khairul Jamaluddin menjadi pemuda UMNO gagal untuk menarik sokongan anak muda. Malah setelah bosku keluar dari masa bosku sudah turun daripada menjadi Perdana Menteri, slowly beliau sendiri mampu menarik sokongan anak muda tu kepada UMNO. Jadi soalan saya tu adakah dengan cara pemuda sekarang ni anak muda berminat untuk kembali menyokong UMNO? Saya melihat kesedaran sudah ada di peringkat universiti. Mahasiswa, mahasiswi amat berminat. Bila pemimpin dalam pembikinan iaitu Datuk Dr. Akmal turun ke universiti, turun ke sekolah-sekolah, ke tempat-tempat orang muda mendapat sambutan yang baik, yang mana kolaborasi ini sangat penting demi memastikan anak-anak muda ini kembali yakin kepada UMNO. Sebab tu saya kata gandingan dan kolaborasi antara Datuk Seri Presiden dengan Dr. Akmal Saleh ini amat kita tagih. Sangat penting. Dan saya harapkan semua pihak, tak kira di bahagian ke, di negeri ke, di pusat ke, menjadikan mana-mana pemuda, puteri ataupun sayap wanita sebagai aset. Jangan melihat mereka ini sebagai liability. Perlu jadikan aset bagi mengukuhkan, bagi memberi jaminan kekuatan parti kita menjelang pilihan raya ni. InsyaAllah. Tok, bila kita berjumpa dengan Datuk hari ni, kita panggil Datuk malam ni, saya nampak sebenarnya kepimpinan pemuda ni bagus-bagus. Boleh bercakap,
boleh menerangkan isu semasa dengan baik, boleh memimpin. Tetapi tu kenapa hanya Dr. Akmal saja yang menonjol dalam pemuda UMNO? Kita tak nampak lagi barisan esko ni. Kita pun tak kenal, kadang-kadang ada orang UMNO sendiri pun tak kenal esko ni. Lebih orang kata, ada setengah orang kata ada esko ni kerana bapak dia tu ketua bahagian, kerana bapak dia tu MT je duduk dalam esko. Tapi kita tak nampak yang betul-betul memperjuangkan isu ataupun ke tengah. Orang kata lah. Orang kata tu kita kita tanya Datuk untuk pencerahan. Jadi kenapa orang macam Datuk saya nampak Datuk cakap bagus. Memang nampak ada ciri-ciri kepimpinan tu. Tapi kenapa benda ni tidak ditunjukkan di luar supaya orang nampak banyak bagus kepimpinan pemuda UMNO ni, bagus rupanya ada cikgu, ada lawyer. Tapi yang nampak hanya Dr. Akmal sebab dia lantang bersuara. Kenapa macam tu? Tak kenal maka tak cinta sebenarnya. Dulu waktu Ketua Pemuda UMNO Malaysia yang lain, mereka berada di posisi menteri kebanyakan. Memegang berada dalam kabinet. Dr. Akmal tidak berada dalam kabinet, hanya sebagai esko di Kerajaan Negeri Melaka. Maksud saya, bila berada dalam kabinet, sudah pasti esko-esko lebih menonjol, esko-esko lebih ke depan. Bila diberi perjawatan, contohnya ialah melantik selaku chairman anak syarikat yang kecil, sudah pasti akan menonjolkan penampilan keterampilan pimpinan. Jadi hari ini, tapi YB Duyung tak jadi esko boleh ke depan tu. YB Duyung ni Allah jadikan dia macam maksud saya ni you have your own social media, kan? You can choose untuk bersuara. Tak semestinya kena ada jawatan director JLC ke apa ke, supaya tak nampak lah Dr. Akmal je apa-apa yang perlu ke depan. Saya menyokong itu yang Muklis cakap dan yang Arif nak tu. Jadi YB Duyung adalah adun. Mungkin dia boleh buat kelas apa ni? Mungkin YB Duyung boleh buat kelas untuk esko-esko pemuda. YB Duyung idola saya lah dengan Datuk Dr. Kamal Saleh ni. YB Duyung dia adun. Adun sudah pasti ada bajet dia, ada peruntukan dia. Berbanding dengan esko-esko kasihan, esko-esko pun hebat juga. Sebab tu saya cakap tadi, tak kenal maka tak cinta. Tok, tadi adik pada sebut tentang KJ. Saya sebenarnya ada terbaca satu news. Okay. News ni daripada FMT. Dia kata Khairi slams Lok for saying Najib's 1MDB apology irrelevant. Kenapa Khairi yang buat statement macam ni, bukan, maaf cakap lah, bukan daripada orang-orang UMNO yang cakap macam ni tu? Tak backup. Orang kata macam tak terlambat. Ni hari ni ya? Ini 30 Oktober 9.15 malam. Oh, Khairi ya? Nak saya komen? Ya. Terima kasih kepada Khairi Jamaluddin. Akhirnya hari ini baru Khairi Jamaluddin mengiktiraf perihal bosku. Dahulu saya rasa sorry to say lah, ya, nak bercakap banyak pun tak ada guna. Dahulu saya rasanya KJ lagi tahu apa yang dia cakap kepada bosku. Ya, cukup itulah. Mengata orang ni tak baik, saya tak nak. Cikgu ni dia ada adab, kesopanan, kesusilaan dia tu. Walaupun kita provoke, dia tak melata. Kalau Abang Zamir minggu lepas kita provoke sikit, dia turun melantun dia turun sambut. Beza guest kita minggu ni dia relax, slow and steady. Dia ada soalan tanya. Okay, saya bertanya tu Ni kita lompat sikit pada PAS. Kita lompat sikit pada PAS. Kita dengar tu ada beberapa kenyataan ataupun kerap juga diberi kenyataan daripada kepimpinan PAS ni agar UMNO bersama mereka. UMNO bersama mereka. Kembalilah kepada PAS apa semua. Tetapi dalam masa sama, PAS ini kita tengok sentiasa dalam masa dia ajak tu, dia kutuknya kita. Dia panggil kita Dajjal, dia panggil kita dengan gelaran-gelaran yang tidak sopan, binatang, gelaran-gelaran binatang. Dia je lah ahli syurga. Dia je lah ahli syurga, dia lah suci apa semua kan. Jadi pandangan Datuk, perlukah kita melayan
ajakan PAS ni? Adakah ajakan PAS ni semata-mata untuk kepentingan mereka, ataupun mereka ni betul-betul melihat ke depan untuk melihat Melayu dan Islam ni bersatu? Soalan-soalan maut juga, namun saya perlu jawab. Memang maut tu. Kepada pimpinan PAS, kalau ada hajat nak berkolaborasi lagi dengan UMNO, jumpa presiden kami. Pergi ke pejabat lah, betul-betul. Tapi saya tak tahulah presiden nak ke tak. Tapi janganlah, macam saya cakap tadi, kalau seekor ayam, jangan pergi jumpa ekor ayam. Pergi ambil kawasan jantung, kepala, watak-watak penting dalam UMNO lah. Tapi saya cukup yakin kepimpinan hari ini cukup serik untuk berkolaborasi. Namun macam saya cakap, perancangan Allah lagi hebat. Kita tak tahu perancangan Allah. Tok, kita kata A, dia jadi B. Tok, di Kelantan sendiri tu Ya. Tok melihat anak-anak muda di Kelantan, terutamanya di Pantai Timur lah tu, mereka masih lagi terpengaruh dengan sentimen-sentimen, janji-janji syurga. Isap okok tak apa, isap vape tak apa kan, buat maksiat tak apa, tapi jangan kutuk ulama'. Pada mereka kutuk ulama' ni tak boleh. Jadi sokong ulama' ni seolah-olah pada mereka satu jaminan untuk mereka selamat daripada dosa-dosa dan masuk ke syurga. Jadi tu macam mana kita nak ubah pemikiran anak muda tu? Yelah, di Kelantan ni macam mana cabaran pemuda UMNO ni untuk membetulkanlah pemikiran anak muda ni? Pemuda perlu turun dan menerangkan kepada anak-anak muda bahawasanya soal urus takbir ni perlu diberi kepada orang yang berpendidikan, yang pandai mengurus. Menjadi wakil rakyat bukan jadi imam. Kalau hafal 2-3 baris. Hafal 2-3 baris dari Quran, hadis. Kalau tu package lah, alhamdulillah. Tapi kan kita dah ada SO agama, kita boleh lantik. Kita lihat di kawasan-kawasan, saya lihat termasuk boleh tanyalah pengundi-pengundi PAS pun dia tahu soal urus takbir mereka lemah. Soal urus takbir bukan semua, tapi jelas boleh dilihat. Nak urus takbir negeri ni bukan mudah. Nak tarik pelabur kan datang, nak beri keyakinan, nak urus isu air. Banyak isu yang perlu diurus dengan baik. Jadi kita perlu memberi penerangan kepada anak muda. Memang perlu. Kalau tak, anak muda terus ketinggalan soal peluang pekerjaan. Sampai bila negeri Kelantan akan berada pada tahap ini? Namun saya bersyukur dan saya yakin penerangan perlu diberi dan UMNO insya-Allah akan kembali menguasai negeri Kelantan. Cikgu, saya kira kita pun dah di hujung-hujung. Kita ada lebih kurang 9 minit lagi bersiaran. Cerita bosku ni, Tok, apa yang tindakan yang Datuk rasa UMNO boleh buat dan it can be seen supaya grassroots dekat bawah ni, kalau kita tengok komen-komen kat sini ni pun macam-macam lah, orang bercakap tentang presiden, orang bercakap tentang UMNO dan sebagainya. Because to be fair to them, kadang-kadang dia orang tak nampak benda tu. Jadi Datuk rasa apa usaha selepas ni yang boleh UMNO buat? Because sebelum ni UMNO pernah buat kutip 1 juta tanda tangan sebagainya, tapi akhirnya benda tu macam hilang macam tu, tak tahu apa jadi, kan? Dan apa something yang Datuk rasa UMNO boleh buat untuk tunjuk kepada grassroots ni yang we are really fighting for bosku. Kita memang nak bosku bersama dengan kita sesegera yang mungkin sebelum kita nak menghadapi PRU16. Brother, saya mungkin meringkaskan sikit soalan tu. Tarik sokongan daripada kerajaan. Itu yang orang minta, yang akan Ubi minta. Okey. Sudah pasti kepimpinan melihat angka kerajaan sekarang 15 berapa list? 153, 156 saya lupa.
Lebih kurang. Betul? Menarik sokongan kepada kerajaan. Kerusi Barisan Nasional 26. 30. Ha? 30. Oh, UMNO 30. UMNO Tarik kerajaan. Adakah kita menjadi kita boleh bentuk kerajaan? Adakah ahli UMNO bersedia untuk menjadi pembangkang 2 atau 3 tahun? Jadi sudah pasti kepimpinan melihat secara menyeluruh. Bukan mudah untuk kita hadap situasi ini. Jadi seperti yang saya cakap tadilah, perkasakan parti kita balik. PRU 16 tambah kerusi. Ini semua fokus ahli UMNO, penyokong bosku, ini yang kita kena buat. Bercakap tentang UMNO menjadi pembangkang ni cikgu, saya flashback balik waktu UMNO menjadi pembangkang selepas 2018 tu. Saya sangat sukalah keadaan waktu tu di parlimen terutamanya. Ukhuwah waktu tu sangat kuat. Saya masih ingat bila ada sidang parlimen, waktu tengah hari tu, boleh dikatakan YB daripada UMNO Barisan Nasional ni akan berkumpul dekat pejabat ketua pembangkang. Contohnya hari ni YBA sponsor makan, besok YBB, lusa YBC. Jadi dia orang gunakan kesempatan rehat daripada pukul 12 daripada pukul 1 sampai 2.30 tu untuk makan bersama, bincang bersama. Waktu tu ukhuwah dia lain. Tapi bila dah jadi kerajaan, sebahagian daripada kerajaan, dah ada jawatan, mulalah yang A cakap kat B, B cakap dekat C, dah jadi berpuak-puak. Dan keadaan itulah yang kita tengok berlaku hari ni. Bila masing-masing dah ada jawatan chairman JLC, dah ada jawatan menteri, timbalan menteri, masing-masing lebih memikirkan jawatan, masing-masing lebih memikirkan kedudukan daripada orang kata nak memikirkan soal bosku ni. Cikgu rasa? Saya rasa Saya sekejap cikgu, sekejap Datuk. Cikgu selesa mana? Datuk ke cikgu? Cikgu. Oh. Saya rasa pimpinan UMNO sebenarnya perlu bermuhasabah diri. Perlu rapatkan soft. Yang lepas tu lepaslah. Bina kembali. Kalau betul sayangkan UMNO, sayangkan negara. Yang boleh rani negara ni, sorry to say lah, hanya Barisan Nasional UMNO saja terbukti. Yang ada pengalaman. Yes. Dan kita lihat PMX pun berasal daripada, sorry to say, UMNO. Betul. Jadi semua kena muhasabah diri, kena kenal diri, kekuatan masing-masing lah, untuk memastikan UMNO terus relevan, UMNO terus diterima rakyat. Kita tak mampu berpecah lagi. Itulah Lish yang saya boleh cakap. Mungkin soalan terakhir daripada saya, brother. Banyak terakhir Mungkin soalan terakhir daripada saya, mungkin sebelum tentu lagi. Daripada saya terakhir. Harapan Datuk terhadap kepimpinan UMNO sekarang ni dalam isu bosku. Harapan Datuk dan juga harapan Datuk yang ke depan lah. Adakah Datuk ingin melihat Datuk Seri Najib bersama-sama kita dalam PRU 16 nanti? Semua ahli UMNO, semua pimpinan MKT, presiden semua merindui bosku. Kita tak boleh tipu diri kita, kita tidak boleh tipu ahli UMNO. Keberadaan bosku amat penting di dalam situasi politik hari ini. Namun kita perlu susun strategi untuk cara terbaik. Yang saya ulang berapa kali, cara terbaik untuk membantu. Kalau kita betul sayangkan bosku, kita kena bersatu hati semua. Kita kena memaksimumkan kemenangan kerusi-kerusi parlimen. Ini yang paling penting. Tidak ada cara lain. Cara ini adalah cara yang terbaik. Kalau menyahut, menarik sokongan, angka semua orang tahu, tidak jatuh. Jadi cara yang terbaik, kuatkan. Maksudnya untuk fight pasal bosku ni, kita mesti berada dalam kerajaan, bukan di luar kerajaan. Bukan. Ini jelas. Mungkin ada yang tidak sependapat dengan saya, tapi dapatan saya itulah yang wajarnya.
Baik, terima kasih Datuk Syahrizal, Naib Ketua Pemuda UMNO Negeri Kelantan dan merangkap Ketua Pemuda UMNO Macang. Mungkin lepas ni kena panggil YB, tak tahulah. Sebab dari segi gaya-gaya tu dah nampak dah. Dah nampak. InsyaAllah. Yang bersara. Kita juga nak ucapkan terima kasih kepada semua viewers yang bersama dengan kita, yang bagi like hari ni 211,000. Terima kasih. Kita juga nak ucapkan terima kasih ni kepada sponsor tempat hari ni, The Stadium. Jangan lupa datang ke stadium, kena rasa ni ayam BBB fried chicken. Ni kena try. Okey. Waste tak nampak kat kamera, nampak? Nampak. Okey. So kena try ayam BBB fried chicken ni. Waste dekat Waze boleh, Google boleh, The Stadium Semenyih. Tempat ni sangat-sangat kondusif, senang nak parking, outdoor ada, indoor ada. Betul. Sesuai juga kalau nak buat meeting-meeting politik kat sini. Betul. Kalau nak semang-semang politik kat sini boleh. Bahagian Bangi dekat, bahagian Ulu Langat pun dekat. Betul. Kalau yang bahagian-bahagian dalam KL pun nak buat perjumpaan-perjumpaan sulit pun boleh kat sini. Kalau jumpa kat KL orang nampak. Betul. Jadi datang jumpa kat sini. Betul. So kita nak ucapkan terima kasih BBB Fried Chicken dan juga The Stadium Semenyih kerana sponsor kita hari ini. Terima kasih juga kepada Datuk Syahrizal yang datang jauh daripada Kelantan. Terima kasih. InsyaAllah kita akan bersiaran lagi Arif minggu depan. Betul. Mungkin minggu depan kita akan panggil Peguam untuk ulas keputusan isu yang lebih serius kerana nak mengulas tentang benda-benda berkaitan dengan undang-undang ni. Kita perlu berhati-hati. Sebab salah sikit je dia orang contempt of court. Saya rasa cikgu tadi pun nak cakap juga, tapi berlapik-lapik. Saya nampak dia punya menahan itu. Dia takut terlepas. Sebelum live dia lain. Sebelum live dia tanya, ni dah live belum? Jadi untuk mengelakkan perkara-perkara itu, kita akan panggil orang yang selayaknya. Betul, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi Datuk Syahrizal. Banyak input-input kita dapat juga daripada Datuk hari ini. Tolong sampaikan salam kepada Ketua Pemuda UMNO Malaysia, Dr. Akmal. Terima kasih atas sokongan yang diberikan. Mudah-mudahan selepas ni Call for Defence akan berlangsung bermula daripada 2 hari bulan Disember. Call for Defence untuk kes 1MDB. Dan perlu diingat, Datuk Najib diberikan 3 pilihan sewaktu hakim selesai membacakan justifikasi untuk kes 1MDB ni. Datuk Najib diberikan 3 pilihan. Pertamanya, untuk membela diri di dalam kandang saksi, di mana Datuk Najib perlu bersumpah dan juga DPP prosecution akan menyoal balas Datuk Najib, ataupun beliau boleh memilih untuk berada di dalam kandang saksi di mana DPP tidak boleh menyoal beliau, ataupun yang ketiga beliau boleh memilih untuk berdiam diri. Tetapi Datuk Najib membuat pilihan yang pertama, kepada beliau tidak ada apa-apa yang perlu beliau rahsiakan, nothing to hide. Beliau yakin, percaya beliau adalah di pihak yang benar. Maka beliau pilih untuk berada di dalam kandang saksi, bersumpah, memberi keterangan, dan prosecution boleh menyoal balas beliau. Betul. True gentleman lah saya kira. Kita keep fighting. Yes, kita fight as a gentleman. Kita ada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang cikgu ulang banyak kali tadi, Datuk Jaja ulang banyak kali tadi. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kita merancang, Allah merancang, perancangan Allah lah sebaik-baik rancangan. InsyaAllah, saya yakin pasti ada hikmah di sebalik setiap yang berlaku. So, Arif, terakhir daripada saya nak ucapkan terima kasih kepada semua viewers. Terima kasih kepada Datuk sekali lagi. Dan insyaAllah kita akan bersiaran lagi pada minggu hadapan, pada waktu dan hari yang sama. Hari yang berbeza mungkin. Hari Jumaat. Hari ini kita bersiaran hari Khamis. Betul. Sebab minggu ni cuti. Ya, betul. Banyak planning orang nak balik kampung, nak pergi berjalan dan sebagainya, maka kita buat hari ni hari Khamis lah. Betul. Di samping saya pun sendiri ada planning esok. Bagus. Bersama dengan keluarga. InsyaAllah. Jadi, so insyaAllah kita berjumpa lagi depan dengan guest yang berbeza. Betul. Tak tahu lagi di mana. Kalau tiba-tiba ada orang DM, kalau tahu orang DM nak sponsor tempat, kita boleh pergi. Kita outdoor lagi. Kalau tak, kita balik kepada studio kita. Betul. InsyaAllah.
Terima kasih sekali lagi kepada Datuk Syarizal. Terima kasih kepada semua viewers yang bersama dengan kita. Betul. Mohon maaf dari saya dan Arif seandainya ada apa-apa terkasar bahasa, tersalah kata. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu kelemahan diri kami sendiri. Betul. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Salam satu Malaysia.